Nasihat semua orang perlukan. Tetapi ramai yang menolak nasihat. Ataupun ramai yang, orang kata apa? Benci akan dinasihati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita apa dia? Ad-dinu nasihah. Kan? Agama itu ialah nasihat. Diriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi tahu dekat sini, baginda bersabda, agama ialah nasihat. Kami bertanya, terhadap siapa? Kan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa dia, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan? Terhadap Allah yang pertama. Fokus terhadap Allah, terhadap kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpinnya dan kaum muslimin umumnya. Okey, kita nak huraikan apa dia nasihat ataupun nasihat terhadap Allah, terhadap kitab, terhadap rasul, terhadap pemimpin. Mari kita tengok satu persatu. Alright? Nasihat kepada Allah. Beriman kepada Allah, betul-betul beriman. Sifat-sifatnya, kita percaya akan sifat-sifat yang Allah ada dan menyucikannya. Kita ni betul-betul, kita zikir pun subhanallah kan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alright? Menyucikan daripada apa? Daripada sebarang kekurangan. Allah tidak ada sebarang pun kekurangan. Ingat, nasihat yang pertama, alright, dan melakukan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Itu nasihat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nasihat terhadap kitabnya, iaitu Al-Quran lah. Mengimani, percaya bahawa ia adalah kalamullah yang diturunkan. Alright? Menghormati kedudukannya yang tinggi. Sebab itu, kita tidak ada masalah, okey? Kita tidak ada masalah untuk bawa Al-Quran bawah daripada pusat. Tetapi, bila mana kita tengok apa yang mana kita nak mengagungkan Al-Quran, meletakkan darjat Al-Quran yang tinggi, sayang, jangan lompat. Duduk. Mengagungkan Al-Quran, jangan kita bawa sambil lewa. Sebab apa? Itu adalah kita adab dengan Al-Quran. That's why ada adab dengan Al-Quran. Saya dah pernah kongsi. Tak apa, nanti kita kongsikan semula. Adab-adab berkenaan dengan Al-Quran banyak sangat yang orang abaikan. Sebab tu kita kena mengagungkan Al-Quran ataupun membacanya dengan betul dan tidak melanggar batasannya. Kita baca tak betul dah satu. Lepas tu tak nak belajar pula Al-Quran. Sebab apa? Sebab duk rasa betul dah. Baca seorang memang betul. Kalau baca seorang-seorang Al-Quran ni betul sampai 30 juzuk Al-Quran. Alright? Dan yang ketiga, nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempercayai risalahnya, beriman kepada segala apa yang dibawa oleh rasulnya, mentaati, membela, menghidupkan sunnah, memerangi musuhnya dan menolong orang yang menyokongnya. Nampak tak? Ramai yang zaman sekarang ini, zaman yang orang jiwa dia bukan sekadar mengingati Rasulullah. Tidak. Dia boleh merindui Rasulullah hingga menitiskan air mata. Jarang dah orang dapat macam tu. Adakah kita tergolong dalam orang-orang yang bila merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menitiskan air mata? Kita tanya diri kita balik. Adakah setiap hari kita merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak melihat wajahnya? Ada tak? Okey, tanya pada diri sendiri. Boleh? Yang seterusnya, nasihat terhadap pemimpin. Kita membantu dan mentaati pemerintah atas dasar kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran di dalam tu, kita nak buat macam mana? Mengingatkan mereka dengan baik terhadap perkara yang diabaikan. Jangan fikir kata, ini kita ni, kita VIP, rakyat sebagai VIP.
Tapi cara mana kita tegur pemimpin? Kan kita ada yang Islam ajarkan dah. Macam mana kita nak menegur pemimpin-pemimpin yang ada, kan? Dan tidak memberontak dan menjinakkan hati manusia agar mentaati mereka. Alright, dekat sini saya ambil daripada syarah Sahih Muslim. Okay, so kita tengok, yang saya ulang, kita perlu ada nasihat daripada Allah, nasihat untuk Allah, nasihat kitab Rasulullah, kitab tadi tu Al-Quran lah, dan juga pemimpin dan muslimin muslimat secara umum lah. Okay, alright. So kita ni dalam keadaan 4 perkara nasihat ni, agama itu adalah nasihat, dan kita memenuhi tak nasihat itu daripada agama kita? Tanya diri semula, kan? Kita tengok, kalau dapat sesuatu, sila tulis apa yang ibu-ibu, ayah agak panjang sikit. Ayah. Ya. Ni, Oh, kereta bomba. kita luar. Main dengan adik. Kongsikan kepada rakan-rakan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa? Yang ni penting. Okey, penting sebab kita ni orang yang sentiasa di penghujung dah. Akhir zaman dah. Akhir zaman ni ramai yang hilangnya adab, yang hilangnya adat, yang hilangnya sunnah, yang hilangnya kerinduan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semakin kurang kepercayaan kepada agama. Yang ni yang kita sangat-sangat risaukan. Amalkanlah doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang tahu doa ni sila tulis dekat ruangan komen supaya ramai yang dapat manfaat, supaya hati kita sentiasa Allah jaga. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah. Alright. So kalau dapat sesuatu, tulis dekat ruangan komen. Kalau dapat sesuatu juga, sila kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sila buka video ni, tunjuk dekat ahli keluarga. InsyaAllah. Minta maaf ada background sound sikit. Okay. Okay. So itu sahaja. Jangan lupa follow mymengaji.com. Follow, subscribe YouTube channel mymengaji.com. Hampir 10,000 dah nak subscribe YouTube, dah subscribe YouTube channel mymengaji.com. Yang ada Instagram, follow juga mymengaji.com. Cukupkan 10,000 pada tahun ni, insyaAllah. Boleh ke boleh ibu-ibu ayah semua, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah.